Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang dua kalimah yang terdapat pada dua surah, yang mana ayat ini ataupun kalimah yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah yang berkaitan tentang hukum ketika kita berhenti bacaan padanya, ataupun istilah dalam tajwid ini ketika kita mewaqafkan bacaan padanya. Yang mana pada malam ini dua kalimah yang saya akan tumpukan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana kalimah itu pertamanya terdapat pada ayat 36 surah An-Naml, muka surat ke-380. Surah An-Naml ayat ke-36, muka surat ke-380. Yang keduanya, kalimah yang kedua iaitu kalimah yang terdapat di dalam ayat surah Al-Insan ayat yang keempat, muka surat 578. Ayat yang kedua ini, kalimah yang kedua ini terdapat di dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, muka surat 578. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalimah yang pertama yang saya sebutkan sebentar tadi yang terdapat pada ayat surah An-Naml ayat 36, muka surat 380. Di atas muka surat 380 itu terdapat ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ayat 36 surah An-Naml. Pada ayat tersebut, jika kita perhatikan, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah. Pada kalimah atani Allah. Baik, saya padam ya kalimah ni. Falamma jaa As-Sulaiman 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 naqala atumiddu naqala atumiddu nani bimalin
Fama atani Allah. Atani Allahu khairum mimma atakum. Baik, fokus kita pada kalimah atani. Pada ayat 36 surah An-Naml, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah. Pada kalimah ataniya, di kalimah atani ini selepasnya ada tanda ganti bagi ya ini yang dibubuh bari atas. Maka perbincangan kita pada malam ini tidaklah yang saya nak tunjukkan cara menyambungnya, kerana cara menyambungnya seperti yang saya baca tadi. Ya ganti ya ini ada bagi atas, maknanya kita faham dia macam ya bagi atas, bunyinya ya. Fama ataniya, ya ini yang akan masuk pada Allah. Atani Allah itu kalau bersambung. Kalau bersambung tak ada masalah, sebab kita dah maklum dengan kita melihat barisnya itu, kita maklum bahawasanya bunyinya atani Allah. Tetapi kalau sekiranya ada di antara kita yang bacaan bermula daripada falamma ini, dia nak baca ayat ni tak cukup nafas, nafasnya betul-betul sampai sini, nafasnya betul-betul sampai sini. Tadi saya baca pun nafas saya tak panjang pun, tapi saya boleh dat hak ni je. Tadi saya baca falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah. Saya pun sampai hak itu je. Misalnya kata kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang tak sampai situ, nak ikut saya punya baca berhenti dekat situ tak sampai, had ini je. Jadi kalau kita nak berhenti pada kalimah ini, macam manakah bunyinya yang kita nak baca kalau sekiranya kita berhenti dekat sini? Di dalam kitab kita ini menceritakan bagaimana riwayat Hafs an Asim ini berhadapan dengan kalimah ini ketika nak berhenti. Ada dua wajah dikatakan. Yang pertama, wajah pertama ialah mengekalkan huruf ya kecil dengan cara mematikan dia sebagai huruf mat. Cara yang pertama, wajah yang pertama, cara yang pertama ialah kita mematikan ya ini. Ini kita anggap sebagai huruf ya yang bagi atas. Cara yang pertama ialah kita mematikan ya ini sebagai huruf mat. Maka bila kita matikan dia, menjadikan dia ini sebagai huruf mat,
maka bunyinya fama atani. Kita berhenti atani. Kita panjang ni ini dua harakat oleh kerana kita matikan ya ini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Itu cara pertama. Kita mematikan ya ini. Atani. Berhenti dua harakat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah tidak dibaca ya ini. Maka bila tidak dibaca ya ini, dia bukan berhenti dekat sini, dia jadi berhenti dekat sini. Maka bila berhenti dekat sini, yang nak dimatikan bukan ya ni, tetapi yang kita matikan ialah nun ini. Maka kalau wajah yang kedua, cara yang kedua ialah mematikan nun ini. Bila mematikan nun, bunyinya tak sama macam wajah yang pertama tadi. Atani. Dah tak jadi macam tu lah. Dia jadi lain pula bunyinya. Bunyi macam mana? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Kita matikan nun. Fama atan. Bila kita dah matikan nun, automatik hukum telah berubah. Kalau yang mula-mula tadi kita matikan ya, dia jadi mad asli saja. Dengan cara kita berhenti panjang dua harakat. Atani. Dua harakat. Tapi kalau macam ni, bila kita dah matikan nun, hukum dah bertukar. Tak jadi mad asli, dia jadi namanya mad arid. Lis sukun. Dia jadi mad arid lis sukun. Yang mana mad arid lis sukun ini kadar harakatnya ada 3. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Terpulang kepada pembacanya untuk memberhentikan bacaan dengan cara begitu, sama ada nak dibaca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ini cara kedua. Cara pertama, kita hanya boleh berhenti dengan 2 harakat saja. Cara yang kedua ini, bila kita matikan nun, dia boleh 3 pilihan. Nak 2 harakat boleh, macam mana? Fama atan. 2 harakat. Cara kedua boleh berhenti juga dengan 4 harakat. Fama atan. 4 harakat. Cara ketiga boleh berhenti dengan 6 harakat. Fama atan. Boleh dengan 3 cara itu. Jadi ikutlah mana yang tuan-tuan dan puan-puan rasa mudah untuk tuan-tuan lakukan. Ini kalau sekiranya nafas kita sampai kalimah ini saja, kita nak berhenti di sini saja. Jadi inilah caranya. Nak buat atani boleh, nak buat atan pun boleh. Ini bagi kalimah yang terdapat dalam surah An-Naml. Perbincangan ini hanya ada pada dalam surah An-Naml saja. Okey? Baik tuan-tuan, saya berhajat untuk membaca ayat ini sekali lagi dengan kita baca kedua-dua wajahnya, dan saya minta tuan-tuan puan-puan sekalian membaca bersama saya, ikut bacaan saya. Okey?
falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin qala atumiddunani bimalin. Baik, yang ini kita berhenti dengan wajah yang pertama. Fama atani. Okey, itu wajah pertama. Kalau wajah kedua kita berhenti dengan, kita matikan. Saya baca dulu. Fama dia begitu. Kalau kita berhenti pada kalimah ini, dua wajah itu boleh dibuat salah satu daripadanya. Tapi kalau sekiranya kita sambung, dia tak ada isu. Kalau sambung memang kita akan pakaikan ya ini barisnya atas. Baik, yang kedua, pada malam ini kita akan masuk juga kepada ayat yang kedua yang saya katakan tadi, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, muka surat 578. Surah Al-Insan ni saya rasa mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadikan surah ini sebagai hafalan. Kerana surah ini ada setengah orang dia hafal sebab dia amalkan pada setiap hari Jumaat waktu semayang subuh dia baca surah Insan. Ada setengah orang diamalkan di rumah masing-masing. Tapi kalau yang semayang di masjid, biasanya imam lah yang baca pada hari Jumaat waktu subuh. Pada rakaat kedua dia akan baca surah Insan. Surah Insan ini muka surat 578 ada ayat yang keempat. Inna a'tadna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira wa sa'ira ayat 4. Baik, kita punya tumpuan ialah pada kalimah salasila. Okey, ayat ni sebenarnya taklah panjang, tak panjang pun ayat dia. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dia tak panjang sangatlah, pendeklah. Kebanyakan orang
dia baca satu nafas pun clear, selesai. Tapi bukanlah kita jangkakan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang boleh jadi hari tu suara tekak kita ni tak berapa nak elok. Mulalah nafas pun kadang-kadang tak sampai. Ya, kena pula ada ayat-ayat yang kita perlu panjang. Macam contohnya kita kena dengung, betul nak panjang pula. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Nak baca kadang-kadang tak sampai nafas. Jadi kebanyakan orang kalau tak sampai, tiba-tiba dia nak berhenti pada kalimah ini. Okey, pada kalimah ini saya cerita dulu, dia ada sin baris atas, lam baris atas, kemudian huruf alif kecil, kemudian sin baris bawah, kemudian lam alif. Lam alif itu lamnya baris atas. Alif pada lam alif itu ada bulat. Jadi kalau bulat yang pernah saya bincangkan bersama tuan-tuan puan-puan sekalian sebelum ini, kalau ada alif ataupun waw ataupun ya yang ada bulat, maknanya alif itu tidak dibaca. Dia sekadar hanya ditulis tetapi tidak boleh dibaca. Okey, bila dah kata tak boleh baca, sudah tentulah lam itu dia tak boleh panjang. Dia tak boleh panjang lah. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Dia tak boleh la, tak boleh panjang. Dia kena salasila wa salasila wa. La tu jadi pendek sebab adanya alif bulat itu yang membuatkan lam itu tak boleh dipanjangkan. Okey, kalau kita baca sambung memang bunyinya pendek. Ini kalau kata kita nak baca berhenti, macam mana agaknya bunyi yang perlu kita baca ketika nak berhenti pada kalimah ini. Maka saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalimah ini juga seperti yang kalimah pada ayat surah An-Nam 36 tadi, yang mana ada dua wajah. Wajah yang pertama, cara bacaan yang pertama bila nak berhenti pada kalimah ini ialah mewaqafkan lam ini. Mewaqafkan lam ini. Okey, bila kita waqafkan, maka bunyinya inna a'tadna lil kafirina salasil. Kita merhatikan lam salasil, pendek aja. Salasil, dia jangan salasil, itu panjang sangat. Kalau panjang dia jadi salah. Ini bila kita matikan dengan bunyi satu harkat saja. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kita matikan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bila kita nak berhenti pada kalimah itu, wajah yang kedua ialah dengan cara kita dibaca lam ini baris atas dan alif pada lam alif yang asalnya bulat ini, yang kononnya kita kata tak dibaca ketika nak bersambung, tapi bila nak berhenti dengan cara ini kita pakai pula alif tu. Maka bila kita pakai alif itu, maknanya apa yang berubah? Lam ini akan bertukar jadi panjang dua harkat. Dia jadi mat asli dah bila nak berhenti. Macam mana bunyinya? Inna a'tadna lil kafirina salasila. Dia jadi gitu. Salasila. La itu dibunyikan panjang dua harkat.
Inna a'tadna lil kafirina salasila. Dia baca dua harkat. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua wajah yang boleh kita buat kalau kita berhenti. Ini berhenti je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat masa sambung. Saya takut ada yang salah faham. Mungkin nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan terlupa, tuan-tuan ingat dia boleh pakai dengan wajah itu. Tak, bila bersambung tak boleh pakai. Tapi bila kita berhenti baru boleh pakai salah satu daripada dua wajah itu. Okey, baik. Saya nak baca sama dengan tuan-tuan. Kita baca dulu dengan wajah yang pertama, iaitu kita matikan lam ini. Okey. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Silakan. Ya, itu cara pertama. Cara yang kedua, wajah kedua, kita hidupkan lam ini dan alif ini pun kita pakai dengan panjang dua harkat. Saya baca sekali lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Silakan. Ya, itu cara yang kedua. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua kalimah yang ada dua wajah pada setiap daripadanya yang boleh kita baca berhenti dengan dua wajah. Namun kalau sekiranya kita bersambung, dia tidak menjadi apa-apa. Dia kembali kepada hukum yang asal, iaitu lam alif itu alif tidak dibaca, maka tak boleh panjang. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Begitu juga pada ayat surah An-Nam yang kita buat tadi. Kalau kita baca fama, bila berhenti pada kalimah ataniya itu, kita buat dua wajah, sama ada kita matikan ya dengan panjang dua harkat, fama atani, ataupun kita tak pakai ya tu, kita berhenti dekat nun, kita matikan nun dengan menjadikan dia hukum mad arid disukun, boleh panjang 2, boleh panjang 4 ataupun panjang 6. Fama atan, gitu. Itulah dia kedua-dua kalimah yang ada keistimewaan dalam berhenti padanya. Ketika meneruskan bacaan, huruf alif dihazafkan dan huruf lam dibaca baris di atas satu harkat. Wajah-wajah ini adalah mengikut bacaan riwayat Hafs daripada qiraat Asim dan telah dicatat oleh Imam Asy-Syatibi dalam bukunya susunan berbentuk sajak yang bertajuk Hirzul Amani wa Wajhul Tahani. Ini adalah satu riwayat daripada Hafs an Asim. Tuan-tuan jangan risau, apa yang saya ajar ini bukan menceritakan daripada riwayat qiraat lain. Takut nanti tuan-tuan kata ustaz ni ajar qiraat lain kot. Tak. Saya cerita ini ia adalah perbahasan yang terdapat dalam Hafs an Asim yang kita baca hari ini. Mungkin yang selama hari ini kita belajar dan kita praktikkan, kita hanya tahu dengan satu wajah. Maka hari ini saya menceritakan kepada tuan-tuan, tuan-tuan dapat tambah ilmu bahawasanya pada kalimah itu kita berhenti dengan dua wajah. Maknanya bukanlah mesti buat dua-dua, tak. Maknanya boleh pilih salah satu daripadanya. Dan kalau sekiranya ada di antara tuan-tuan yang mendengar orang yang membaca berhenti seperti yang saya cerita tadi, yang mana dia baca itu tak macam yang selama hari ini kita baca, maknanya kita jangan kata dia baca salah. Sebenarnya dia baca betul, cuma dia ambil wajah yang lain yang terdapat dalam qiraat yang sama daripada riwayat Imam Hafs an Asim. Kalimah-kalimah yang berikhtilaf dari berbagai tariq, padanya telah diberi tanda bacaan mengikut bacaan riwayat Hafs
dalam Al-Quran Musnad Utsmani dan bertepatan dengan penjelasan buku Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi yang saya cerita tadi, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, ini ialah satu rangkap syair yang terdapat dalam matan Imam Asy-Syatibi. Pada penuntut ilmu yang mempelajari ilmu qiraat, kebiasaannya mereka akan mempelajari kitab Imam Asy-Syatibi ini, yang mana kitab Syatibi ini dia mengkarang kitab tersebut dengan menggunakan bacaan syair. Ayat dia semua macam syair. Kalau syair ni kita panggil macam bait macam tu. Jadi kalau macam kawan-kawan saya yang belajar di Syubra, bila saya tanya untuk tahun 1 di Azhar Syubra berapa syair kena hafal, dia kata syair tu tak boleh kira banyak berapa. Nak kira banyak syair tu banyak, tapi dia kira mengikut bait. Saya tanya berapa bait nak kena hafal dalam 1 tahun belajar di Azhar. Dia kata 1 tahun kena hafal 500 syair, 500 bait. Nak dapat 1 tahun belajar qiraat di Mesir, kena hafal 1 tahun itu 500 bait syair. Meraban tebe tu ngapainya. Susah. Ya, saya pun tengok tak faham juga kan. Tapi itulah yang anak-anak kita, yang sahabat-sahabat kita yang berada di Syubra, mereka hafal benda itu. Kerana mereka mendalami ilmu secara mendalam di dalam qiraat Imam Hafs an Asim dan juga imam riwayat-riwayat yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Dan bersyukur kita kepada Allah telah selesai kita bincang keseluruhan tajuk di dalam Tajwidul Quran kitab Abdul Qadir Leong ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan semua sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dipermudahkan untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian membaca Quran dengan baik, ya. Jadi cukup sekadar itu. Setelah kira-kira lebih kurang 2 tahun lebih daripada bulan 8 2018 sehingga hari ini bulan 3 2021 selesai kita bincang satu kitab ini, iaitu kitab Tajwid Al-Quran Abdul Qadir Leong. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan dan juga ketelanjuran kata saya semasa saya berkongsi ilmu ini bersama tuan-tuan selama hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.